Bertitiknya bila saya tulis satu status dekat Facebook, saya katakan ganja adalah bagus untuk kesihatan dan bagus untuk ekonomi. Memang kena bank lah. Memang kena piawai habis lah, kena hina. Terutamanya minta maaf saya cakap sini adalah pegawai-pegawai perubatan lah. Setengah-setengahnya lah datang ke rumah saya, mereka tulis macam-macam lah, menghina keluarga saya pun semua lah. Cakap it's okay. Saya cakap tak apalah. Saya cakap saya cuba buktikan, habiskan kajian ni, sebabnya mereka tak faham dari segi CBD, TEC, pokok ganja tu macam mana. Tu kita tak sebut lagi pasal CBDN, CBDC, TACV, TACC, chemical compound yang masih banyak dalam cannabis tu. Itu cabaran besar jugalah nak bagi mereka faham, dan setakat ni alhamdulillah lah. Sekarang pun ramai pegawai perubatan, doktor-doktor pun ada yang menyokong. Cuma saluran untuk kita berjumpa dengan kementerian tu masih lagi roundabout lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana terus setia dengan program eksklusif bersama Syaril. Baik, malam ini kita ada seorang tetamu yang akan membicarakan satu topik yang kalau kita dengar mengemang bulu roma, tabu dan sebagainya. Topik itu adalah ganja. Ganja. Ganja untuk lalok, ganja untuk perubatan dan sebagainya. Malam ini kita bersama seorang penyelidik yang baru-baru ini menerima ijazah sarjana ataupun master dalam tanaman cannabis hemp. Wah, ini lain macam. Tuan-tuan dan puan, saudara Mazli Muhammad Wee. Selamat datang. Selamat datang bang. Terima kasih kerana sudi. Ini kawan lama saya ni, tapi dah lama tak jumpa sebab masing-masing sibuk. Baik, kenapa kita memilih tajuk ini? Kerana ganja ni satu benda yang orang kata seolah-olah tidak ada penyelesaian. Betul. Kerana ia sering dikaitkan dengan lalok, penyalahgunaan, sehingga ke hari ini, walaupun sudah banyak negara di dunia, tak payah pergi jauh lah, negara jiran kita Thailand pun sudah mula membenarkan ganja ini untuk tujuan perubatan dan sebagainya. So malam ini itulah tujuan kita menjemput saudara Mazli ni. Baik, mungkin soalan pertama, ganja ni nama macam-macam lah. Kalau kita dengar ada yang panggil ganja, ada yang panggil hemp, ada yang panggil cannabis, ada yang panggil hashish, macam-macam lah kan. Apakah ganja yang sebenarnya? Ya, Mazli, silakan. Balik pada soalan tu, ganja ni sebenarnya bahasa Sanskrit bang. Bahasa Sanskrit lama. Okey. So kalau merujuk tu, ganja tu kalau bahasa moden adalah cannabis. Bahasa modennya adalah cannabis. Okay. Bila berbicara berkenaan cannabis, dia mesti berkenaan pokok. Okey. Bukannya ganja mampat. So seperti Okey. mana yang ramai sangat orang faham, bila sebut ganja dia ingat ganja mampat tu je. Yang kita press conference polis ni atas meja tu, itulah dia, itulah dia. Betul, yang susun dia itu je. Bila cannabis, dia akan tuju kepada pokok. Bila pokok ni kita kena faham adalah satunya adalah family kingdom dia. Maknanya keluarga penyeluruh dia lah. Bila masuk family kingdom, dia akan masuk kepada spesies. Bila masuk spesies, dia akan masuk kepada variety. Di bawah spesies tu pun ada 3 untuk ganja, untuk cannabis ni. Sativa, Indica dengan Ruderalis. Ruderalis. Ini daripada Ruderalis kebanyakan daripada Russian. Sativa kebanyakan asalnya kajian genetik genom, asalnya daripada China. Sativa. Cuma dia dibiarkan banyak semua dekat Europe apa semua banyak lah. Dan Indica ni kebanyakan daripada tanah-tanah Hindi lah banyak. Kat Pakistan pun ada apa semua lah. Jadinya dekat Sativa tu pun
ada lagi subspesies. Ada pecahan lagi. Ada pecahan. Jadi benda ni yang ramai yang gagal nak faham lah. Ya, betul. Subspesies tu pun dipecahkan lagi ham. Sebab nama ham tu ada C. sativa L. Cannabis sativa L. L tu Lenny, dia pakai botanica lah. Dekat Canada, seingat saya. Dia mengkategorikan yang cannabis ham ini bukanlah sesuatu untuk lalu. Kira ambil 1 kilo ke 2 kilo pun hisap pun dia tak ada hide, dia tak ada bahan aktif dia tu. Itu yang kata ham tu. Dikatakan sebagai ham. Yang kata tak lalok tu. Tak lalok. So kategori yang mana dia dikatakan marijuana yang tu kata buat hide apa semua adalah sativa jenis Spotania. Yang dipecahkan tu indica dan setengah pada rudalalis lah. Tu ni kategori sebagai marijuana sebab THC dia tinggi, tetrahydrocannabinol lah. THC yang buat. THC ni lah yang ada dalam kebanyakan undang-undang negara. Sebelum Malaysia lah. So inilah yang buatkan menjadi high, dan inilah yang menjadi satu kesalahan setiap negara lah. Setakat ini ada kalau ham ni dia masih sama lagi lah dalam area lah katanya. Legal ke tak legal? Legal ke tak legal? Sebabnya minyak biji ham tu sendiri ada dijual dekat Malaysia. Ada? Itu jadi isu. Kedai Arab ada. Kedai Arab ada? Dan benda tu pun telah disahkan Jabatan Kimia sekarang pun. Benda tu tak membahaya pun. Jadi maknanya boleh pakai lah. The isu sekarang adakah benda tu boleh ditanam atau tak? Itu kita bercakap tentang cannabis yang boleh dibuat pengubatan. Untuk yang buat ubatan tu dipanggil apa? CBD. CBD. Ideal. Jadi kita pun tengok mengekstrak benda itu untuk menjadi ubat. Atas alasan CBD. Sejauh mana CBD ni memang betul dikatakan sebagai ubat? Sebenarnya CBD ni banyaklah digunakan, dah legal pun banyak negara lah. Banyak negara di dunia dah legal even saya buat pendidikan dekat Jepun pun, CBD ni kita boleh dapat dekat vendor machine. Dia buat situ nano water CBD. So maknanya kita kat vendor machine masuk duit dapat. And then dia ada cafe kat situ, cafe kopi apa semua, kita boleh add CBD lah. Jadi sebenarnya CBD menjadi topik lah dekat UK ke Europe apa semua. Dia orang letak CBD ni, kerajaan mereka letak CBD sebagai food supplement. Bukan sebagai drug. So dia tak sama dengan THC. THC ni hanya ada dalam kebanyakan produk-produk ganja mapat atau marijuana. CBD ni setakat ini kajian walaupun masih limited lah, terhad, tetapi dia berkesan untuk merawat beberapa simptom seperti anxiety. Memang proven lah, memang jadilah. Dia mengurangkan simptom anxiety. Maknanya orang jadi chill, jadi relax lah, jadi tenang. Dan simptom kepada kemurunan. So jadinya bila ambil CBD ni, mereka lebih kepada taklah terlalu murung apa semua, tak ada. Mereka still pergi keluar masyarakat, jumpa masyarakat macam happy. Tak ada kira dia tinggal lah masalah dia apa semua tu. Jadi macam tak ada isu lah. Jadi sekarang dipakai untuk epilepsi. Sawan. Sawan. Dulu WHO tahun 2018 dah keluarkan satu result. Hasil meeting kat Geneva tu 2018 mengatakan untuk sawan epilepsi, setengah untuk sawan epilepsi memang proven, memang berkesan dah untuk merawat, bukan untuk menyembuhkan lah. Sebab kita kena faham CBD ini adalah dia membantu. Dia bukanlah ultimate cakap keutamaan rawatan lah. Cuma membantu sedikit tu, itulah dah bagus lah. Terutamanya sekarang ni, bayangkan dekat negara kita kes kemurunan pun meningkat. Ya, betul. Kan? Kita cek je dekat Jabatan Kementerian Kesihatan pun setiap tahun meningkat kes-kes kemurunan. So sebab itulah benda-benda ni kita minta benda ni dilegaliskan untuk membantu mereka macam ni. Sebabnya CBD ni tak ada istilah abuse. Tak ada orang cakap boleh tambah ubat batuk ke apa semua, tak ada. Dan lagi satu, CBD ni mahal lah. Kita nak buat salah guna pun benda ni mahal kan. Jadi untuk rawatan-rawatan lain setakat ni, ADHD pernah dia buat kajian dekat Jepun lah. So ada dalam, seingat saya 50
calon yang ada penyakit mental ADHD ni, ada separuhnya telah pun keluar kepada masyarakat. Jadi okey lah, walaupun sikit dia punya kajian dan kita memerlukan lagi kajian. Sebab kita pernah pun apply, minta memohon kajian CBD ni dilakukan dekat Malaysia. Tapi macam kita round about lah. Dia pusing-pusing situ je. Ahli politik ni naik, lain polisi lain. Kita macam tak ada kesudahan. Okey, bercakap tentang cannabis hemp yang boleh dibuat perubatan ni, adakah ia semudah seperti mana yang dibuat oleh mereka yang tertangkap ni? Yang kita tengok sebelum ni yang kena tangkap kes-kes ganja ni, dia orang kata dia orang boleh buat sendiri, proses sendiri kat dapur je. Adakah ia semudah itu atau macam mana? Untuk proses CBD tak semudah tu lah. Dah kita ambil kuali atau periuk, kita ambil ganja mampat ke, hemp ke, kita masak ke, tak semudah tu. Sebabnya CBD tu sendiri dia terlalu sensitif dengan kepanasan. Bila dia panas, bunga hemp kita perah, katanya mereka ambil bunga ganja cannabis mana-mana, masak dengan minyak kelapa dara, lepas tu diorang perah, diorang clean tu CBD. It's very if possible lah. Mungkin ada sikit lah. Sebabnya chemical compoundnya sudah berubah. Kita kena faham kat situ. Sebabnya teknologi untuk menghasilkan CBD itu mesti melalui mesin CO2. Makmal jugalah lab belakang ni. Masuk makmal, kita akan perah, masukkan bunga, perah dan keluar resin. Exactly tulen, CBD tulen tanpa sebarang kehadiran THC. Dia perah, and then kita akan larutkan dengan berapa, sekarang guna dalam 3-4 pelarut lah. Selalunya famousnya air, minyak kelapa dara, minyak zaitun. Tapi sekarang sebabkan ada orang tak suka bau minyak kelapa dara tu, ada satu minyak lagi daripada MCT. Daripada minyak kelapa dara juga, tapi yang upgrade punya. Jadi dia tak ada bau, tak ada apa, jadi mudah telan lah. Sebab CBD ni pahit. Dan tak semudah tu lah kita masak apa semua claim CBD. Ada juga kes-kes yang saya jumpa yang diorang claim masak satu kali tu guna ganja mapat, diorang claim itu sebagai THC oil. THC oil. Okay. Diorang ambil hampas tu, rebus sekali lagi, claim sebagai CBD. Saya cakap ini satu penipuan lah, scam yang, dan diorang jual dengan harga-harga yang murah lah. 30 ml RM80 berbanding yang betul-betul yang ada. Yang paling penting sekali adalah laporan makmal lah, mengatakan memang ada CBD sekian lah. Dan percentage concentration kepekatan tu memainkan peranan penting lah. Dan cannabis itu ada dua kaedah ni. Satunya mereka akan hisap lah, guna dapur ke, balut ke, apa semua. Itu daripada bunga cannabis apa-apa, diorang kecilkan, diorang akan consume, hisap lah. Dan satu lagi akan dibuat minyak lah. Itu yang sekarang disuggestkan lah, dicadangkan adalah buat minyak. Jadi sebabnya stigma masyarakat masih lagi bila dilihat ambil sebagai balut merokok tu adalah hanya untuk lalup, bukan untuk perubatan. Jadi untuk kes Abah Yasin apa semua, untuk merawat bipolarnya, ada situ signifikan dia lah. Terutamanya dia ada depression. Bila ada depression apa semua, memang CBD membantu. Dalam marijuana pun ada CBD. Tapi tidaklah cakap sebanyak akan dapat daripada kita perah tu. Daripada kita perah daripada guna CO2 berbanding kita smoke. Memang dapat lagi lah. Tidaklah semaksimum. Sebabnya bila smoke dia memang cepat akan dapat efek dia. Cuma dari segi CBD tu kemungkinan tak berapa sampai lah. Sebab CBD ambil dekat bawah lidah. Itu lagi berkesan lah. Baik, kita akan rehat sebentar. Selepas ini kita akan bersama sekali lagi. Kita nak tanya mengenai cabaran saudara Mazli sebagai seorang pengkaji cannabis. Kita kembali selepas ini.
Baik, kita kembali semula bersama pengkaji cannabis kita iaitu saudara Mazli bin Muhammad Wi yang baru-baru ini telah berjaya menerima ijazah sarjana mengenai bidang kajiannya iaitu perundangan dan gerakan legalisasi di Jepun mengenai cannabis lah ya. Apa saudara memilih cannabis sebagai bahan kajian? Kita balik pada asalnya tu. Kenapa memilih cannabis, ganja, marijuana? Pilih tajuk tu sebab saya ada baca satu buku. Asalnya macam mana? Asalnya baca buku, okay. Buku Jepun. Aha. So disebut tu sejarah Jepun ada mengambil ganja. Oh. Jadi saya pun terfikir takkanlah orang Jepun yang ada sejarahnya 7,000 tahun lepas sudah ambil ganja. Jadi kat tak logik lah kan. So saya tanya pensyarah saya, tajuk macam ni saya nak buat master lah. Kaji ni betul ke orang Jepun ambil ganja. So bila kita kaji ditulis itu taima, seperti mana dah buku tu Jepun tu dia tulis taima kan. Taima ditulis itu taima tu adalah merujuk kepada ganja lah. Taima. So kita cakap stop. Cakap saya nak kaji lah betul ke tak. Dan bila kita kaji tu rupanya ganja yang dikatakan dekat Jepun itu ada sebenarnya hemp. Bukannya marijuana. Bukan marijuana yang lalok-lalok ni. Bukan. Sebabnya sejarah Jepun tu 7,000 tahun lepas tidak ada pun satu buku tradisional ke puisi Jepun ke apa semua menyebut pengambilan dadah berbentuk marijuana ataupun cannabis. Dia berlaku bila penjajahan pasukan pihak US tahun 1945 bila Jepun menyerah kalah masa tu. Okey. Bila US masuk, dia tengok dekat situ daripada Okinawa daripada Hokkaido sampai Okinawa memang Jepun tanam cannabis. So jadi mereka menganggapkan Jepun ni agresif untuk berperang adalah disebabkan menggunakan dadah. Okey. Sebab benda tu tak betul pun. Sebabnya memang orang Jepun guna cannabis, tapi daripada segi biji tu dibuat makanan. Dan fiber hemp tu dibuat baju, buat kasut. Ya, betul. Sesuatu macam tu lah. Bukan kata isak lalok lepas tu nak pergi bunuh orang. Bukan macam tu. Jadinya sebenarnya titik tu permulaannya dekat situlah. Saya pun kaji kata tak apalah. Saya cakap kat pensyarah saya nak buat tajuk macam ni. Sekarang cakap setuju, hantar proposal apa semua and then lulus. Kita kaji semua dan banyak cabaran lah. Terutamanya dari segi buku sendiri terlalu terhad lah. Dan kebanyakan buku mahal. Buku berkenaan cannabis agak mahal lah. Pada tu saya tak ada beasiswa, tak ada apa, guna sendiri. Agak merangkak lah. Sebab tu agak panjang sikit kajian tu. Ini persepsi masyarakat ni bila sebut kata nak kaji cannabis apa semua ni sudah tentu pelbagai tanggapan. Ini mesti lalok ni brother Mazli ni apa semua ni kan pernah tak dipanggil oleh pihak berkuasa ataupun untuk berbincang mengenai masalah ini? Setakat ni kita sendiri yang pergilah. Saya pergi. Pergi ke mana? Kita pernah hantar surat kepada menteri, kita pernah jumpa Kementerian Pertanian. Tahun 2021 saya ingat saya lah. Dan ada juga kita ada surat kepada menteri lain tapi tak ada respon lah. Itulah. Cuma dari segi kebanyakannya adalah orang perseronan atau syarikat-syarikat yang berjumpa. Dia tanya macam mana nak jual benda ni, nak liga benda ni. Saya cakap saya tak tahu macam mana nak liga. Saya bagi guideline lah. Cakap disebabkan perkara ni kena masuk parlimen untuk bahas. Ya, betul. Barulah boleh kita pindah whatever semua nak buat benda tu. Sekarang ni semua ahli politik kurang berminat lah dengan cannabis ni. Kan? Yang ada itu KJ ada menyuarakan, tetapi terbantuklah. Termasuklah dengan Syed Saddiq sekali lah. So saya tengok masa tu peluang tu bagus lah. Orang maknanya rakyat terbuka walaupun dimaki setiap hari lah. Dimaki, dihamun, dihina tu setiap hari. Bertitiknya bila saya tulis satu status dekat Facebook, saya katakan ganja adalah bagus untuk kesihatan. Dan bagus untuk ekonomi. Memang kena bank memang kena
piawai habis lah, kena hina. Terutamanya, minta maaf saya cakap sini adalah pegawai-pegawai perubatan lah. Setengah-setengahnya lah datang ke luar saya. Mereka tulis macam-macam lah. Menghina keluarga saya pun semua lah. Cakap it's okay. Saya cakap tak apalah. Saya cakap saya cuba buktikan. Habiskan kajian ni. Sebabnya mereka tak faham dari segi CBD, TEC, pokok ganja tu macam mana. Tu kita tak sebut lagi pasal CBDN, CBDC, TACV, TACC, chemical compound yang masih banyak dalam cannabis tu. Itu cabaran besar jugalah nak bagi mereka faham, dan setakat ni alhamdulillah lah. Sekarang pun ramai pegawai perubatan, doktor-doktor pun ada yang menyokong. Cuma saluran untuk kita berjumpa dengan kementerian tu masih lagi roundabout lah. Bagaimana saudara melihat mengenai perkembangan benda ni di Thailand? Tak payah pergi jauh lah. Dia di negara jiran kita. Apabila mereka sudah mula legalizekan benda ni. Jadi kalau kita tengok, di Thailand ni cannabis adalah tradisional mereka. Daripada dulu lagi memang pakai pun untuk perubatan, untuk pakaian memang dah pakai dah. Cuma bila setakat masih terhad kat situ, cuma bila kerajaan umum tahun 2020 sampai 2021 untuk membuka keseluruhan. Maknanya tetapi law tu, undang-undang mereka masih tak berubah. Maknanya kalau berlakunya penyulukan dekat ke Malaysia apa semua, masih lagi kena tangkap lagi. Kalau ambil kosum isap tepi jalan pun masih kena tangkap. So dia ada dia punya limit. Mana yang kita boleh ambil, mana tak boleh ambil. Jadi tapi untuk kes ham ni mereka open. Tak ada isu. So negara hampir 47 negara yang dah legalize, termasuklah Pakistan, negara Islam Pakistan, Lebanon dengan Turki pun dah legalize. Jadi tak ada isu. Minyak ham, biji ham di Kedah Manas tu pun daripada Turki. Jadi kata untuk Thailand ni berlakunya berapa tingkat lah yang mereka untuk legalize. Dulu mereka membenarkan umur 18 tahun ambil, sekarang dah up sampai 20. Jadi umur 18 tahun ke bawah tak boleh lagi lah. Untuk industri ham mereka bagi lesen seluas ni lah. Jadi open tak ada masalah tadi. Jadi kita melihat kat situ ada satu titik kenapa Malaysia masih lagi stigma buruk berkenaan cannabis lah. Pergi ke Thailand sebab nak lalu. Pergi ke Thailand sebab nak lalu. Jadi air kat 7E pun mereka takut nak baksakan ganja. Katanya baksakan ganja tak boleh beli apa semua. Cakap itu daripada ham, bukan daripada marijuana lah. So boleh minum. Even 1 liter, 1 gallon boleh minum. Tak ada masalah pun. Topik yang ni agak tabu. Bila orang berkata pasal ganja ni, terus orang cakap tentang penyalahgunaannya. Betul. Jadi mungkinkah itu antara sebab mengapa kerajaan masih lagi orang kata apa, menganggap benda ni satu benda yang mungkin tak perlu bincang lagi, tutup dulu, disebabkan masalah penagihan. Negara kita ni bang ada 2 lapisan tabu dia. Okey. 2 lapisan. Satu lapisan itu masyarakat kita, kebanyakan orang Melayu yang menganggap dadah ada, sememangnya dadah-dadah tu tak boleh lah. Tabu, tak boleh hisap, tak boleh sentuh apa semua. Dan satu lapisan lagi keagamaan. Islam itu sendiri mengatakan, kalau kita tengok fatwa pun kata benda dadah ni totally setakat ni haram lah. Nak guna ke apa semua, tapi setakat ni ada beberapa mufti yang dah bersuara mengatakan untuk ambil perubatan harus. Tetapi masih lagi dalam lingkup tu mereka beranggapan semua jenis ganja adalah sama. Itu jadi isu kita sekarang. Sekarang ni saya punya tugas adalah nak pecahkan tabu tu supaya tidak lagi menganggap ham tu sebagai dadah. Setakat ni masih lagi, bila kita cerita pasal ham pun diorang masih lagi cakap nanti orang abuse. Bila kita tanya macam mana ham tu di abuse, cakap nanti campur ubat batuk ke, campur ubat gegat ke. Cakap tak, isu sekarang adalah kalau berbalik kepada ham ni dia tak ada psychoactive. TAC dia ada yang kosong, ada 0.1, 0.2. Bila kita konsum isap tu, dia tak ada apa-apa pun. Tak ada datangkan high ke, tak ada. Bila campur dengan ubat batuk kau, contohnya reba-reba campur ubat batuk. Sekarang ni isu dia yang membuat kita high tu ubat batuk tu ke atau ham tu. Dan dia orang cakap dia ubat batuk tu. Jadi kenapa tak sekat ubat batuk tu, saya cakap. Jadi dia masih
kalau kita tengok dekat Thailand, tabu dia satu je, masyarakat. Itu je, dia tak ada halangan. Keagamaan tak ada. Sebab dekat sana pun ada setengah budak menggunakan untuk perubatan lah, untuk rawat orang yang ketagihan dadah sintetik. Jadi tak ada isu besar sangat lah berbanding kita Malaysia ni. Itulah. Hasil pendapatan untuk sesebuah negara, kalau orang kata apa, mengeksport tanaman ini besar, lumayan. Ya, betul. Sebab hanya hemp sajalah kita tak sentuh marijuana. Kita tak sentuh marijuana. Okay. Hemp saja, bunga dia 1 kilo adalah 1,800 harga market. 1 kilo. 1 kilo. Bunga kering. 1 kilo. Maknanya hemp ni boleh dituai dalam tempoh 2 bulan setengah. 2 bulan setengah, tanam 6 pokok atau 5 pokok, kita akan dapat 1 kilo bunga kering. Maknanya kita akan confirm kita akan tanam dalam 10,000 pokok, 20,000 pokok. Jadi maknanya satu musim tu kita dapat banyak sangat kita punya income lah. Kali satu tahun tu dah boleh cover keuntungan. Sebab negara kita panas, dia sesuai. Dia suka panas. Maknanya 3 kali setahun adalah tak mustahil lah. Macam padi lah. Kita buat macam padi. Jadi kebanyakan negara-negara Eropah sekarang ada itu masa berlakunya, adakah Malaysia akan legalize dulu atau Thailand dulu? Tahun 2020 something macam tu. Pelabur datang ke Malaysia. Orang Eropah datang ke Malaysia bertanya saya apa semua, adakah Malaysia akan legalize? Saya cakap saya pun tak tahu. Saya tengok Thailand legal dulu. Jadi mereka dah datang aim sebab dah sasarkan kita sebab cuaca kita. Jadi saya cakap pendapat saya secara peribadi adalah bagus di legalize dengan ada cakap bagi lesen kawalan. Kawalan yang ketat. Tak kira lah KDN ke KKM yang akan keluarkan apa semua. Tanam macam mana dan bunga itu dijual kepada pihak farmasi ataupun dengan saluran yang betul lah. Bukan kata kita nak legalize benda ni, tanam tepi jalan apa semua, tak ada. Macam beli goreng pisang tepi jalan, bukan lah. Tak boleh lah. Itu dia kena proper lah. Itu yang kita minta. Jadi tak adanya berlakunya penyalahgunaan pembelian kat situ ke penjualan kat situ lah. Dalam kajian saudara Mazli di Jepun, macam mana mereka orang kata apa, perundangan dan gerakan legalisasi cannabis di negara tersebut? Kalau cannabis kat sana masih lagi juga tabu lah. Lebih kurang macam kita jugalah. Tabu. Cuma mereka ada yang membenarkan, satu kawasan membenarkan penanaman dekat sana. Penanaman cannabis jenis hemp lah. Pernah ke sana? Saya pergi kajian saya memang dekat sana. Kampung Kanuma. Kampung Kanuma di Jepun. Dekat dia Tochigi punya area. Boleh Google tu. Tochigi. Kampung Kanuma, situ adalah setakat ni satunya kawasan yang dibenarkan penanaman hemp. Ada dalam, saya ingat saya masa saya pergi, saya jumpa dalam 6 ke 7 orang keluarga yang mengusahakan cannabis hemp. Maknanya mereka buat kat situ, bila kita buat pemerhatian, saya pergi seorang-seorang tu. Mereka kebanyakan harvest tuai adalah untuk kegunaan satu agama. Agama Shinto. Dan juga untuk membuat kertas. Buat kertas hemp tu fiber, fabric semua dia buat lah. Sebab agama Shinto dengan cannabis ada satu connection. Dia associate di situ disebabkan kalau kita perhatikan budaya Jepun, sumo. Contohnya sumo, dia pakai yang cawak tu. Betul. Itu daripada fabric tu daripada hemp. Sebabnya orang Jepun beranggapan yang mereka panggil asa. Asa ni boleh macam contoh macam tangkai. Kalau semangat jahat, bagi nasib yang baik, macam itulah. Even dekat Jinju Ise, dekat kuih Shinto tu pun dia ada tangkai daripada cannabis hemp. Tapi orang Jepun dia tak tahu pun itu daripada cannabis. Dia hanya panggil asa. So kalau pergi dekat Jepun ada tali yang besar dekat dia punya gate Tori apa semua tu. Itu pun daripada cannabis. Maknanya dia orang tak ada untuk pengubatan. Tak ada perubatan, baru saja masuk. Tahun 2017. Tapi sebelum tu dah ada perubatan tapi menggunakan biji. Hemp tu lah. Dikenal sebagai kaedah Kempo.
Oh. Kempo ni ada satu universiti yang ajar kempo. Dia campurkan biji hemp dengan beberapa herba lain lah. Macam kulit limau pun ada juga, dengan daun perela apa semua. Dia ajar semua untuk merawat demam dengan cacing. Demam dengan cacing ada orang buat sup semua lah. Dan untuk CBD baru masuk tahun 2017 semasa pemerintahan Shinzo Abe. Okey, dia membenarkan sebab dikatakan masa tu isterinya Akie Abe bersetuju untuk benda ni dilegaliskan untuk perubatan. I see. Baik, kita akan kembali lagi selepas ini. Baik, kita kembali sekali lagi bersama pengkaji cannabis kita, iaitu saudara Mazli Muhammad Wee. Okeylah, kita dah tanya dah pasal Thailand, kita dah tanya pasal Jepun, now kita pasal negara kita sendiri. Macam mana Mazli melihat benda ni, terutama di sudut perundangan kita yang sangat ketat, hingga orang kata macam dah tak ada ruang lah untuk legalisekan benda ni. Untuk perundangan negara kita ni memang strict. Kita sebut, bila saya bertanya, minta maaf, saya tanya kepada Bukit Aman. Dululah tahun 2020, masa baru saya start. Saya tanya, dalam perundangan kita ganja Section 39B, atas dalam berbahaya, yang dikatakan ganja ini adalah ganja yang mana? Dia cakap ganja yang dadah tu lah. Yes, saya tahu ganja yang dadah daripada subspesiesnya macam mana, daripada variatinya macam mana, yang mana dibolehkan, yang mana tak bolehkan. Sebab negara kita masa tu dah hampir 7 tahun ke 8 tahun dah pun eksport hemp seed oil. Dan kita tahun 2020 kita ada, negara kita ada nombor 1. Kita pernah eksport pengeksport sampai sekarang pun ada ada lagi. Netherlands pun kalah. Netherlands pun nombor 2, kita nombor 1. Bila saya tunjuk statistik tu, dia orang macam terkejut lah. Cakap macam mana boleh kita tak tahu benda ni. Sebab negara kita ekspor daripada China. Kita ekspor, kita rebrand. Kita import daripada China, lepas tu rebrand, kita hantar balik ke Ghana. Sekarang Ghana, ke China balik ada, dekat US pun ada. Rebrand. So saya cakap dalam data memang ada. Ni sekarang ni kita nak tahu dari segi perundangan boleh ke tak boleh. Adakah ekspor import tu boleh, ataupun penanaman boleh, ataupun untuk jual beli boleh. Setakat ni mereka masih tak ada jawapan. Dari segi law, negara undang-undang kita pun masih lagi terlalu tabu juga untuk berbincang benda ni. Mereka mengatakan semua tak boleh. Even resin ke apa ke, 39 atau 39 A, B, C semua, store ke, proses ke, penghilang apa semua, pemilikan tak boleh. Tapi kita jual, kita ekspor. Jadi macam mana tu? Tengok tu kan. Jadi kita kena ada buat tu, saya minta ada pembincangan lah untuk undang-undang kita ni. Bukanlah kata gugurkan undang-undang. Kita tak minta sebagai undang-undang kita digugurkan. Tapi dibahas balik. Diperbaharukan balik dan diletakkan frasa yang baru. Itu saja yang kita minta. Masuk clause-clause semua, sebabnya berlakunya kajian-kajian baru yang telah pun ada apa semua. Jadi kita kena terima benda tu. Sebab undang-undang kita asalnya daripada US. Sebab US yang memulakan pengharaman cannabis. Semua pukul rata. Dan UK pun ambil, and then kita, negara kita mereka, kita pun ambil juga. Tanpa kita
ada pindaan-pindaan baru. Hmm. Tak seingat saya, kali terakhir pindaan adalah tahun 1980-an. Oh. Terlalu lama dah. Lama dah. Dan kita boleh kategorikan undang-undang kita berkenaan ganja cannabis ini adalah terlalu lapuk. Kita tengok balik. Yeah. So, kena ada pembaharuan lah. Kita sentuh satu soalan berkenaan dengan pemalsuan hukuman mati. Ia juga melibatkan ramai pengedar-pengedar dadah di luar sana. Bagaimana saudara melihat keputusan kerajaan itu? Dia ada pro and con. Okey. Saya. Kalau dari segi pemasuhan tu, yang bagus adalah masih lagi mereka mempunyai harapan untuk berbakti kepada masyarakat. Okey. Tidaklah sebabnya mereka pun dah menjalani terlalu lama dalam penjara kan. Yeah. Tetapi untuk kes-kes yang lain, kemungkinan hukum gantung tu perlu. Yalah, maksud saya dalam konteks dadah ni. Konteks dadah. Contoh kalau ganja ni tidak perlu pun kepada hukuman gantung sampai mati. Mungkin penjara 1 tahun. Memang dia diakui bersalah, maka penjara lah. Tetapi untuk dadah lain-lain macam static whatever semua tu diperlukan. Sebab inilah yang sebenarnya merosakkan masyarakat kita. Kalau melihat kepada statistik kematian berdasarkan dadah semua ni, cannabis ada paling bawah sekali. Paling rendah sekali melibatkan dari segi ketagihan, dari segi halusinasi. Dari segi orang cakap kata nak bunuh orang ke, dengar suara halus-halus ke, dia antara yang paling rendah sekali. Maknanya dalam hal ini perjuangan saudara Mazli bukanlah perjuangan untuk legalisekan yang kata marijuana ni. Bukan. Ini adalah perjuangan untuk the other side of ini, iaitu terutama dari segi pengubatan. Macam mana, untuk soalan terakhir, macam mana setakat inilah yang saudara merasakan tentang masa depan untuk legalisekan cannabis di negara kita? Kalau bercakap pada masa hadapan lah untuk legalize, saya nampak memang ada caranya. Sebab kita ada dalam undang-undang, kita ada, tak silap saya, section 7. Okey. Atau section 7 membolehkan pegawai awam membuat penyelidikan. Ada lagi pintunya. Ada pintunya boleh buat. Tapi ialah pintu dia kecil sangat. Jadi pegawai awam yang boleh buat. Sekarang ni kita dari segi peribadi saya pun, saya mempersoalkan benda tu. Pegawai mana yang awam yang boleh nak buat benda ni? Adakah Madi? Nak kata Madi dia semi. Semi ataupun orang yang KKM. Adakah mereka arif benda-benda macam ni? Jadi bila saya coming out untuk buat framework, saya cakap saya boleh tolong untuk buat framework. Apa yang perlu dilegalisekan, apa yang tak perlu, macam mana buat, macam mana negara ni buat, atau kita boleh copy. Contohnya kita hanya legalize CBD saja dulu, tak ada masalah. Jadi saya penerimaan dari segi orang-orang kerajaan itu memang ada. Memang survey daripada Madi sendiri mengatakan ramai doktor yang menyokong untuk CBD ini untuk diluluskan dengan keadaan segera. Sebabnya benda ni tak ada efek. Tak ada kata efek macam sintetik ke apa semua, tak ada. Habis-habis pun kalau overdose kita mungkin ceret-beret. Itu pun overdose. Kalau overdose tu mungkin 1 liter kita nak telan apa semua. Dah sampai macam tu. Perjalanannya masih jauh? Perjalanan masih jauh lah. Masih jauh. Masih jauh. Even saya dah buat ni 6 tahun, dah masuk NGO hampir dekat 10 tahun jugalah. Kita masih belum nampak hala tuju sebenarnya Malaysia untuk isu cannabis. Baik, itulah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak ikutkan perbincangan kita ni 45 minit tak cukup. Saudara Mazli pun nak habiskan master dia pun ambil masa 3-4 tahun pasal saya cannabis saja. Tapi at least perbincangan kita ni memberi gambaran betapa pentingnya usaha untuk mengkaji dan juga legalisekan cannabis ini, yang tujuan pengubatan tadi, bukan legalize penagihan seperti mana marijuana dan sebagainya. Baik, terima kasih saudara Mazli Muhammad Wee. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Kita bertemu lagi dalam episod akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.